Bantuan kerajaan negeri kepada ketua isi rumah yang terjejas banjir lumpur fokus negeri di bawah payung langsung bersama Konstantin Pelawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Benar Nurul, seramai 200 ketua isi rumah di daerah Penampang yang terjejas akibat dilanda monsun timur laut pada 15 September lepas menerima bantuan wang ihsan daripada kerajaan negeri. Langkah seterusnya adalah menyiapkan projek tebatan banjir Penampang bagi mengatasi daripada berulang. Bantuan berjumlah RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah bagi meringankan beban yang ditanggung. Kerajaan juga telah bermurah hati memberi bantuan untuk mendirikan semula 10 buah rumah yang telah dihanyutkan semasa banjir lumpur tersebut. Jadi inilah komitmen kita, kerana apabila saya melawat kawasan kampung tersebut, saya telah berjanji untuk memberi bantuan bagi setiap orang sebanyak RM1,000 dan hari ini kita tunaikan. Sementara itu, penerima bantuan yang terjejas bersyukur atas keprihatinan kerajaan. Walaupun RM1,000 itu memberdayai bagi kami oleh kerana kerusakan yang sedia ada waktu banjir begitu banyak. Tapi syukurlah ada sedikit itu untuk kami pembelanjaan akan datang. Terima kasih banyak-banyak Kerajaan Negeri Sabah membantu meringankan bebanan kepada orang kampung yang mangsa-mangsa banjir pada 15 hari bulan 9 tahun ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Negeri Sabah. Pada 16 September lepas, kerajaan bersetuju menaikkan kadar bantuan wang ihsan daripada RM500 kepada RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah yang terjejas akibat bencana yang diisytiharkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat. Sabah layak beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa 8 November 2021. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menerusi laman Twitternya mengatakan demikian hari ini. Meskipun Sabah layak beralih ke fasa 4, orang ramai terus diingatkan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya, Majlis Pelancaran Projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah Zon Pantai Timur akan berlangsung esok. Dijangka akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Ismail Sabri Yaakob di dataran tamu Pekan Kota Kinabatangan. Ketika ini, kerja-kerja persiapan akhir giat dilaksanakan. Untuk itu, kita bersama-sama Iswadiman Syamsuddin di Kinabatangan. Teruskan Iswadiman. Baik, terima kasih rakan tugas konstan di studio RTM Kota Kinabalu. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Ketika ini saya berada di tapak Majlis Pelancaran Projek Lebuhraya Pan Borneo Zon Timur bagi daerah Kinabatangan, Sandakan, Beluran dan juga Telupit. Persiapan akhir giat dilaksanakan, dan untuk bercakap mengenai persiapan akhir ini, kita terus bersama dengan Pengarah Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Haji Ahmad Hamid. Assalamualaikum dan selamat petang, Datuk Insinyur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk Insinyur, bagaimana dengan persiapan akhir yang dilaksanakan ketika ini? Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, di mana sebaik saja kita mendapat signal dari pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Sabtu yang lepas. Kita telah mengantar tim kita ke daerah ini, ke tempat tapak samain, ke tempat ini, di mana yang melibatkan JKR Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit. So, kita berpuas hati dengan persiapan yang telah diadakan, dan saya melihat kesungguhan daripada kaki tangan saya dan juga mereka yang terlibat dalam projek Pan Borneo ini, dan hari ini merupakan antara beberapa kali kita mengadakan raptai ataupun rehearsal, dan kita berpuas hati dengan persiapan yang telah diadakan. Ya. Baik, Datuk Insinyur, mungkin boleh bercakap sedikit mengenai projek Lebuhraya Pan Borneo bagi jajaran daerah Sandakan, Kinabatangan, Beluran dan juga Telupit ini. Okay, jajaran Pantai Timur Negeri Sabah yang kita akan lancarkan besok oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melibatkan pakej 28, 29 dan 30, di mana pakej ini telah melanja sebanyak 877 juta dengan kepanjangan sepanjang 60.2 km. So, kita menganggarkan projek ini akan siap dalam tahun 2024. Ya. Dan akhir sekali, Datuk Insinyur, harapan selaku Pengarah Kerja Raya Sabah terhadap
pelaksanaan projek Lebuh Raya Pon Borneo untuk zon timur ini? Harapan kita supaya projek ini akan dapat dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dengan kualiti yang telah kita tetapkan dalam tempoh yang telah kita tetapkan. Kenapa penyiapan mengikut masa yang telah ditetapkan ini amat penting supaya projek ini akan dapat dinikmati oleh rakyat jelata, khususnya pengguna-pengguna jalan raya di kawasan ini dan di negeri Sabah. Sekali lagi terima kasih Datuk Insinyur. Terima kasih. Ya. Baik, demikian tadi bersama dengan Datuk Insinyur Haji Ahmad Hamid, Pengarah Kerja Raya Sabah yang telah pun bercakap mengenai persiapan akhir untuk majlis pelancaran projek Lebuh Raya Pon Borneo, jajaran Sandakan, Kinabatangan, Beluran dan juga Telupit, dan juga harapan yang telah pun disuarakan untuk pelaksanaan projek ini. Seterusnya kita kembali bersama dengan Konstan di studio RTM Kota Kinabalu. Terima kasih Suwadiman untuk laporan itu tadi. Operasi mencari dan menyelamat nelayan hilang Khalid Haji Bidin, 33 tahun di sekitar Pulau Dinawan, Kinarut pada petang Rabu diteruskan hari ini. Ketua Polis Daerah Papar, DSP Bartholomew Umpit berkata, operasi masuk hari ketiga diperluaskan dari lokasi mangsa hilang. Pagi ini kita akan teruskan operasi SAR yang mana ini adalah hari yang ketiga yang kita buat, yang bermulai pada 3 hari bulan hingga sekarang. So keluasan pencarian kita setakat ni hari dah melebihi 100 km persegi, yang mana pagi ini kita masih lagi teruskan dengan pasukan sahabat. Katanya bilangan aset penyelamat ditambah sebanyak 26 bot milik Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, melibatkan 60 anggota keseluruhan. Turut membantu penduduk kampung Beringis Papar. Antam ombak tu dia terjatuh, kemudian tali kunci enjin tu tercabut, kemudian ada satu tiang, dia punya tiang atap tu patah. Mungkin dia tersandar di sana. Time itu beliau saya bilang adik saya memang tidak baliklah. Jadi dalam lingkungan 6.5 kami pergi mencarilah. Jadi aku jumpa bot dia dari pesisir pantai dalam 13 km lah begitu. Dia mungkin jatuh tempat lain bah. Tapi angin kuat kan. Mungkin perahu dia tu laju kena tiup angin bah. Operasi turut dibantu pasukan Gerakan Udara Polis Pangkalan Sabah. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS terima pengiktirafan sijil MS-ISO 9001-2015 daripada sebuah badan akreditasi antarabangsa SGS Malaysia. Simbolik penyerahan sijil berkenaan disampaikan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Datuk Abdul Latif Abu Seman kepada Setiausaha MUIS Ramlan Awang Ali. Ketua Pengarah MPC berkata berdasarkan penilaian MUIS memenuhi serta menepati kriteria yang ditetapkan dengan prestasi kecemerlangan meliputi semakan peraturan serta mengikut SOP yang ditetapkan. Bila MUIS sendiri telah pun dipersijilkan, itu menunjukkan bahawa MUIS berada pada satu tahap standard yang diakui, cekap dan sistem pengurusan kualiti ini pun bagus, ya. Dan sijil ini mengesahkan lagi bahawa tahap kualiti dari segi proses, prosedur dan perkhidmatan itu berada pada tahap yang baik. Sementara itu, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif menyifatkan pengiktirafan tersebut landasan untuk mendekat rakyat dengan perkhidmatan yang sistematik, mesra dan mudah. Ini antara yang menjadi tumpuan masyarakat. Kata kuncinya seperti mana yang saya sebutkan tadi berhubung dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut peraturan tapi kita permudahkan urusan masyarakat, urusan rakyat, dan inilah yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan keluarga Malaysia yang MUIS diiktiraf menerima sijil MS-ISO 9001-2015 dalam tempoh 9 Mac 2021 hingga 8 Mac 2024 selepas memohon pada Januari 2020. Sekian perkongsian dari Sabah pada hari ini. Teruskan amalan SOP, jangan lalai. COVID itu benar. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Konstantin.